Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah binti Syamsul Azlan dari unit P12. Hari ini saya akan membentangkan kertas cadangan projek saya, iaitu Jawi Adventure. Baiklah, perkara-perkara yang akan disentuh di dalam video ini ialah pengenalan, rasional, penyataan masalah, objektif inovasi serta kepentingannya, kumpulan sasaran, anggaran kos, pelan projek, storyboard, cartagan algoritma serta aplikasi yang telah saya hasilkan. Menurut Rashin dan Maraya Azizah 2018, inovasi bermaksud memperbaharui atau mengubah suatu proses atau produk serta cara dalam melakukan sesuatu supaya lebih efisien dan berkesan. Manakala digital pula merujuk kepada teknologi elektronik yang menggunakan nilai-nilai diskrit, iaitu nilai 1 dan 0, bagi menjana, menyimpan dan memproses data. Maka secara mudahnya dapat kita simpulkan bahawa inovasi digital ini ialah reka cipta sebuah idea atau pembaharuan berasaskan digital. Jadi inilah tujuan utama bagi projek ini, iaitu melaksanakan ataupun menghasilkan satu inovasi digital yang menyentuh tentang pendidikan. Jawi Adventure, iaitu aplikasi yang saya hasilkan, adalah satu aplikasi interaktif yang berfokuskan kepada pengenalan dan kemahiran sebutan huruf-huruf Jawi. Aplikasi ini dicipta berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Pendidikan Islam tahun 1 bagi bidang Jawi. Dan aplikasi ini juga mempunyai dua pembahagian, yang mana bahagian pertama ialah slot mengenal dan menyebut huruf Jawi, manakala bahagian kedua ialah slot quiz. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana penguasaan dan kefahaman murid tentang isu yang difokuskan. Kemudian aplikasi ini, iaitu aplikasi Jawi Adventure ini, dihasilkan menggunakan perisian tankable yang merupakan platform membina aplikasi mudah alih dengan menggunakan drag and drop interface. Maka kita tidak memerlukan pengalaman teknikal dalam bahasa pengaturcaraan. Jadi saya rasa untuk saya yang tidak mendalami ataupun tak diberikan peluang secara mendalam untuk belajar tentang bahasa pengaturcaraan, maka inisiatif menggunakan tankable adalah pilihan yang terbaik. Sebabnya konsep drag and drop interface yang ada dalam sistem coding dalam tankable ni memudahkanlah pengguna-pengguna yang tidak pernah ada pengalaman dalam bahasa pengaturcaraan. Itu sahaja untuk pengenalan. Rasional saya menghasilkan aplikasi ini adalah yang pertama kerana sebagaimana kita tahu, tulisan Jawi ini adalah sinonim dengan kedatangan Islam ke alam Melayu kan pada zaman dulu. Sekaligus menjadikan tulisan Jawi ini sebagai lambang dan simbol yang mewakili bahasa dan bangsa Melayu. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum merdeka lagi, kita dah menggunakan bangsa Melayu sendiri menggunakan tulisan Jawi dan bukannya tulisan Rumi. Jadi tulisan Jawi ni adalah tulisan rasmi orang Melayu pada awalnya. Hingga kan tulisan Jawi ni digunakan dalam segenap aspek dari segi pentadbiran, pendidikan dan sebagainya. Tapi setelah kita mencapai kemerdekaan, tulisan Rumi telah menggantikan tulisan Jawi sebagai bahasa rasmi. Jadi itu agak menjadi satu cabaran kepada kita, iaitu bangsa Melayu, untuk memartabatkan atau memartabatkanlah tulisan Jawi ini dalam jiwa-jiwa semua bangsa Melayu, supaya tulisan Jawi ini tak musnah ataupun hilang di zaman. Jadi adanya pembelajaran ataupun usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi ini di sekolah, terutamanya dalam pendidikan Islam dan juga bahasa Melayu. Tetapi dalam konteks saya, maka tulisan Jawi ini difokuskan dalam pendidikan Islam lah.
That's why lah saya membina sebagai seorang guru pendidikan Islam, saya membina sebuah aplikasi yang dapat membantu murid-murid tahun 1 serta masyarakat yang tidak mengenal atau tidak dapat menyebut huruf Jawi dengan baik, supaya dia orang dapat improve penguasaan terhadap perkara tadi tu. Okey. Menurut Ashraf Ridwan Ali dan Burhanuddin Abdullah 2015, beliau mengatakan bahawa generasi kini tidak lagi meminati dan menguasai tulisan Jawi. Sebab apa? Sebabnya tak diterapkan normalisasi tulisan Jawi dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu. Itulah menjadi punca kenapa ramai generasi kini yang tak minat dah tulisan Jawi. Bukan setakat tak minat, tak kuasai pun tulisan Jawi kan. Okey, kajian yang dilakukan oleh Madihah 2007 serta Faisal dan Miswah 2009 pula menunjukkan bahawa penguasaan Jawi dalam kalangan pelajar serta mahasiswa masih berada pada tahap yang membimbangkan kan. Sekarang ni ramai student ataupun pelajar, tidak kira daripada tahap 1 sekolah rendah mahupun di universiti sekalipun, ramai sahaja yang tidak dapat menguasai tulisan Jawi dengan baik. Justru itu, bagi membendung masalah ni daripada berleluasa kan, maka saya rasa perlunya ada tindakan awal diambil supaya permasalahan dalam tulisan Jawi ni dalam kalangan masyarakat kita dapat diatasi sejak awal lagi, iaitu bermula dari tahun 1 lagi kita cuba untuk bendung masalah ni daripada berleluasa. Jadi itulah sebab rasional kenapa saya membina aplikasi ini, supaya masalah kelemahan tulisan Jawi ni tak berleluasa lah. Bagi penyataan masalah untuk kertas cadangan ini, semasa saya melaksanakan praktikum fasa 1 tahun lepas, saya mendapati bahawa terdapat segelintir murid tahap 1, khususnya murid tahun 1, mereka ni tidak dapat mengenal dan tidak dapat menyebut 37 huruf Jawi secara keseluruhan dengan baik dan lancar. Masalah tersebut adalah mereka sering tertukar antara satu huruf dengan huruf lain, lebih-lebih lagi huruf yang mempunyai sebutan atau bentuk yang lebih kurang sama. Contohnya qaf dengan kaf, sad dengan ba, zal dengan zai, dan sebagainya. Dan justru itu aplikasi Jawi Adventure yang saya bina ni adalah bertujuan untuk membimbing murid mengenal dan menyebut 37 huruf Jawi dengan betul dan sempurna. Okey, baiklah. Objektif inovasi saya ada 3 objektif. Yang pertama, murid dapat mengenal 37 huruf Jawi secara keseluruhan dengan baik. Yang kedua, murid dapat menyebut 37 huruf Jawi secara keseluruhan pada tahap yang maksima. Dan yang ketiga, guru dapat meraih minat murid untuk mempelajari dan menguasai kesemua huruf Jawi. Bagi kepentingan projek inovasi ini, yang pertama adalah supaya dapat membantu murid mengenal huruf Jawi melalui kaedah grafik dan persamaan huruf rumi pada tahap yang maksima. Kemudian membantu murid menguasai kemahiran sebutan huruf Jawi dengan betul. Dan yang terakhir ialah memupuk minat murid untuk mempelajari dan menguasai pengenalan dan sebutan huruf-huruf Jawi melalui kaedah fun learning. Kumpulan sasaran bagi pembinaan inovasi ini, yang pertama adalah murid-murid beragama Islam tahun 1. Sebab apa? Sebab huruf-huruf Jawi ini terkandung di dalam DSKP Pendidikan Islam bagi bidang Jawi untuk tahun 1. Yang kumpulan sasaran yang kedua adalah guru pendidikan Islam tahun 1. Dan yang terakhir ialah kanak-kanak, remaja dan orang dewasa yang mengalami masalah menguasai pengenalan dan sebutan huruf Jawi. Okay, baiklah, anggaran kos projek inovasi ini adalah sebanyak RM35 sahaja, iaitu untuk rangkaian internet. Hal ini demikian kerana perisian takabel yang saya gunakan untuk menghasilkan inovasi ini tidak mengenakan sebarang kos atau bayaran. Jadi saya hanya perlu memperuntukkan kos untuk internet sahaja. Okey, baiklah, setiap projek yang kita lakukan ataupun inovasi yang kita laksanakan, kita mestilah menggunakan ataupun berpandukan apa-apa sahaja model atau teori yang dapat membantu kita untuk merancang ataupun melaksanakan strategi dalam pembinaan inovasi tersebut. Okey, jadi saya menggunakan model generik pembelajaran triological, di mana
Model ini mempunyai 6 fasa. Yang pertama adalah menyatakan tujuan keperluan sebenar. Fasa yang kedua adalah merangka. Fasa yang ketiga adalah merangka dan menukar versi. Fasa yang keempat adalah memeriksa dan bertindak. Fasa yang kelima adalah memuktamadkan dan bertindak. Dan yang terakhir, fasa guna semula. Okay, bagi fasa blok A, iaitu merumuskan tujuan dan menentukan keperluan sebenar, saya telah menentukan tujuan dan matlamat inovasi berdasarkan penyataan masalah yang timbul, iaitu masalah ketika saya praktikum. Kemudian saya mendapati bahawa terdapat segelintir murid tahun 1 yang lemah dalam pengenalan dan sebutan huruf Jawi. Maka itulah saya bina matlamat berdasarkan penyataan masalah tersebut. Kemudian saya merujuk di SKP tahun 1 Pendidikan Islam bagi menentukan tahap penguasaan yang perlu dicapai. Kemudian merumuskan rationality inovasi dibina dengan membuat perbandingan amalan belajar sebenar serta keperluan sebenar murid dalam proses PDP. Kemudian saya memilih aplikasi yang sesuai dan mampu takbir bagi menghasilkan artifak yang direalisasikan, iaitu aplikasi tankable. Okey, kemudian bagi fasa yang kedua, iaitu blok B, merangka model. Fasa ini merupakan fasa di mana berlakunya proses merangka model menggunakan teknik storyboard bagi setiap paparan interface artifak, interface inovasi yang saya hasilkan. Seterusnya, merangka algoritma yang berbentuk carta alih bagi menyusun aliran penggunaan artifak ini, di mana proses ini dilakukan adalah bagi memudahkan hasil idea dizahirkan secara konkret dan tersusun. Kemudian, fasa yang ketiga iaitu merangka dan mencorak, di mana saya telah menyediakan carta Gantt sebagai rujukan perkembangan tahap inovasi secara berperingkat dan proses membina inovasi pun dilaksanakan di dalam fasa ini. Kemudian pergi kepada fasa yang keempat, iaitu blok D, memeriksa dan merenung kembali. Fasa ini merupakan proses menggubal semula dan menambah baik idea inovasi setelah ujian penggunaan telah diuji oleh pensyarah dan rakan-rakan, di mana kumpulan komen dan kritikan terhadap idea diambil kira sebagai penambahbaikan inovasi ini. Okey, yang seterusnya, blok E, iaitu fasa yang kelima, menyelesaikan dan menentukan. Fasa ini merupakan tahap di mana inovasi yang telah saya siap sedia hasilkan tu digunakan kepada kumpulan sasaran, iaitu 3 kumpulan sasaran saya, iaitu murid tahun 1, guru pendidikan Islam tahun 1 serta kanak-kanak, remaja maupun orang dewasa yang lemah di dalam pengenalan dan sebutan huruf-huruf Jawi. Kemudian inovasi ini boleh diakses melalui Play Store bagi Android dan App Store bagi iOS bagi tujuan elemen promosi. Kemudian fasa yang terakhir adalah guna semula, di mana guna semula inovasi sekiranya meraih komen dan feedback yang baik dari kumpulan sasaran. Maka saya pun akan melakukan proses penambahbaikan pada proses akan datang bagi sebarang cadangan penambahbaikan yang diberikan oleh kumpulan sasaran. Okay, berikut ialah algoritma, iaitu carta alih bagi inovasi aplikasi yang telah saya hasilkan, iaitu Jawi Adventure, di mana bila murid tekan sahaja aplikasi ini, maka akan menampilkan halaman utama aplikasi yang mempunyai 3 butang pilihan, iaitu Mahir Jawi, Jom Main dan juga pilih kredit dan juga kredit. Sekiranya pengguna menekan Mahir Jawi, maka pengguna akan pergi ke paparan halaman Mahir Jawi 1 dan seterusnya halaman Mahir Jawi 2, dan pengguna dapat juga back to main page, iaitu kembali kepada halaman utama melalui paparan Mahir Jawi ni jugalah. Jadi adanya interaktif di mana pengguna dapat membuat pilihan sama ada mereka hendak pergi ke page ni atau ini, mereka ada pilihan. Kemudian sekiranya mereka tidak mahu memilih segmen Mahir Jawi, mereka memilih Jom Main, maka akan dipaparkan halaman Jom Main, dan mereka setelah main kuis ni, mereka akan kembali kepada halaman utama. Dan sekiranya mereka memilih butang kredit ataupun menekan butang kredit, mereka akan paparan halaman kredit akan dikeluarkan, dan seterusnya pengguna akan kembali kepada halaman utama semula. Baik, berikut ialah paparan aplikasi yang telah saya hasilkan.
iaitu aplikasi Jawi Adventure. Okey, sekiranya dilihat pada halaman utama adanya 3 butang pilihan. Yang pertama adalah Mahir Jawi, Jumain dan juga Kredit. Apabila pengguna menekan butang Mahir Jawi, maka akan terpampanglah dua paparan muka ini. Yang di mana paparan pertama bagi adanya pembelajaran bagi huruf alif hingga sad. Kemudian paparan yang kedua adalah dari huruf ta, dot ke huruf nya. Okay, baiklah. Gambar pertama di dalam slide ini adalah merujuk kepada halaman paparan muka bagi huruf alif, di mana dapat dilihat bahawa saya telah membuat persamaan huruf tersebut dengan huruf ruminya. Contohnya alif bersamaan dengan huruf A. Jadi murid dapat tahu, oh sebenarnya alif ni kalau ada di dalam tulisan rumi adalah A. Okey, dan saya juga sertakan sekali dengan gambar sebagai contoh lah. Contohnya alif adalah bersamaan dengan ayam. Jadi kat situ saya ada menerangkan dekat audio bahawa alif mewakili huruf A dan sebagai contohnya adalah ayam. Kat bahagian atas paparan tu kalau dapat lihat ada juga audio untuk sebutan huruf. Jadi pengguna dapat tekan butang tu secara berulang kali sehingga mereka mahir di dalam sebutan huruf tersebut. Okey, seterusnya adalah paparan muka bagi kuis. Okey, dapat dilihat adanya soalan ke atas akan dikeluarkanlah. Setiap muka akan dikeluarkan. Itu soalan ke berapa. Ada 10 soalan di dalam kuis ini. Dan apa yang menarik lagi adalah sekiranya betul akan tambahlah 10 skor. Sekiranya tidak betul, takkan ada penambahan skor. Dan apa yang lagi menariknya, ada juga peranan warna, di mana kalau pengguna tekan jawapan yang betul akan keluar warna hijau. Kalau tekan jawapan yang salah akan keluar warna merah. Kat situ dia orang dapat tahulah bahawa pilihan jawapan mereka tu adalah betul ataupun tidak. Dan yang lebih menariknya, ada 3 benda menarik kat sini. Lebih menarik lagi pengguna dapat bermain semula kuis ini sekiranya mereka tidak mencapai skor yang mereka inginkan. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.